Assalamualaikum pelajar-pelajar. Okey, hari ini kita akan belajar 5.1.5 iaitu penilaian lakaran reka bentuk sistem vertigasi dan juga 5.1.6 pembinaan mockup atau model struktur reka bentuk baru sistem vertigasi. Okey, baiklah. Okey, ini 5.1.5 penilaian lakaran reka bentuk sistem vertigasi ni ada dua kriteria penilaian lakaran. Iaitu pertama, kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Seperti kita tahu, di bawah tu adalah lakaran dihasilkan mempunyai inovasi. Yang kedua, boleh ditambah baik fungsi komponen utama yang diguna supaya menjadi lebih cekap dan juga mesra pengguna. Okey, cuba tengok tu yang gambar yang bergerak-bergerak tu adalah inovasi dia dan juga lebih cekap dan mesra pengguna. Okey, yang kedua pula, kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan juga penampilan, iaitu lakaran reka bentuk baharu menunjukkan kelainan daripada sistem yang ada kini. Nilai tambah diberikan pada lakaran dengan ganti komponen kepada bahan mesra alam. Okey, selain daripada kita guna plastik, kamu semua juga boleh guna kotak, benda-benda yang boleh dikitas semula, dan imej konsep simbolik menawan emosi dan penampilan yang menyerlah atau kontras disusun semula. Okey, cuba kamu tengok gambar tu. Okey, gambar-gambar yang bergerak tu adalah menunjukkan kriteria penilaian bagi lakaran. Okey. Cuba kamu tengok. Okey, C pula kecenderungan fungsi dan praktikal. Seperti kamu lihat, kedudukan lakaran yang berfungsi dapat memenuhi keperluan pengguna yang tinggal di pelbagai tempat kediaman seperti rumah pangsa, rumah teres atau rumah kampung. Kamu tengok gambar yang sebelah kiri itu adalah dia letak tanaman vertigasi di kawasan balkoni. Yang di sebelah kanan pula dia letak sistem tanaman vertigasi yang bertingkat di halaman rumah. Jadi dia boleh menjimatkan ruang lah. Okey. Okey, seterusnya yang D pula, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Lakaran yang berkualiti dapat menarik minat pengguna untuk cuba inovasi atau teknologi yang dicadangkan, dan seterusnya dapat tentukan reka bentuk diterima di pasaran atau sebaliknya. Okey, walaupun kita kriteria penilaian lakaran kita semestinya perlu diterima oleh pasaran. Okey, kamu tengok gambar yang magnet tu adalah yang boleh menarik pelanggan. Okey, jadi kalau kamu buat lakaran tu bukan hanya sekadar melakar, tapi perlu memilih kriteria tu yang betul. Okey. Okey. Okey, dan yang terakhir kriteria bagi penilaian lakaran adalah ergonomik, iaitu lakaran terhasil mestilah mempunyai ciri ergonomik, tahan lasak, tidak mudah roboh, dapat memberi laluan udara dan matahari yang mencukupi, serta mempunyai ciri-ciri keselamatan. Okey, cuba kamu tengok gambar tu. Okey, gambar tu seperti gambar yang sebelah kanan tu, yang first tu. Dia terdedah oleh dia mendapat laluan udara yang mencukupi serta dia terdedah dengan cahaya matahari yang mencukupi. Jadi pastikan lakaran kamu tu mempunyai ciri-ciri ergonomik. Okey? Okey, ni adalah bilakah penilaian kriteria dibuat. Penilaian kriteria dibuat selepas hasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem vertigasi. Jika hasil penilaian tidak memuaskan, anda perlu membuat penambahbaikan lakaran tersebut. Jadi kalau hasil tu negatif semasa kamu membuat lakaran, maka kamu perlu membuat penambahbaikan lakaran tersebut. Jadi bilakah penambahbaikan tu boleh dibuat? Penambahbaikan dibuat sebelum bina mockup atau model. Okey, jadi sebelum kamu buat model tu, pastikan kamu melakukan penambahbaikan dahulu sebab mockup atau model tu dia perlu sama dengan hasil akhir. Okey, kalau lakaran ni just lakar sahaja.
Okey, bagi 5.1.6, pembinaan mockup atau model struktur reka bentuk sistem vertigasi. Maaf sebab yang atas tu tak nampak sangat. Jadi kamu boleh rujuk buku teks muka surat 126. Okey, apakah tujuan pembinaan mockup atau model vertigasi? Menunjukkan visual keseluruhan secara 3D kepada pengguna atau pelanggan tentang reka bentuk terutama dari segi susun atur, kemudahan, keringkasan, kedudukan tangki, sumber air, punca tenaga elektrik. Dan mockup ni sebenarnya adalah saiz produk yang besar, lazimnya kecil. Model ni saiz model menyerupai ukuran sebenar. Jadi mockup ni hanya menggunakan benda-benda kecil lah macam gelas ke, okey. Namun model ni perlu saiz dia tu perlu menyerupai dengan ukuran yang sebenar yang kamu nak hasilkan tu. Okey. Cuba tengok gambar tu. Gambar tu adalah peralatan yang boleh kamu guna untuk membuat mockup. Okey. Okey, ini adalah contoh pembinaan model sistem vertigasi menggunakan bahan sekitar semula. Tu adalah menggunakan cawan plastik yang boleh jadikan sebagai polybag. Bekas plastik tu digunakan sebagai tangki nutrien. Okey, kamu boleh tengok bahan dan peralatan dia yang dia gunakan. Kamu boleh guna macam-macam yang kamu ada dekat rumah. Okey? Tak perlu ikut sama seperti yang ada dalam slide ni. Okey, tu kamu boleh buka ikut link tu, buka YouTube untuk kamu tengok dengan lebih jelas untuk kamu faham. Okey, tu adalah cara-cara yang dia tunjukkan bagaimana untuk menghasilkan mockup menggunakan bekas plastik. Okey, kamu boleh tonton dahulu dan cuba faham. Okey. Tu adalah untuk dia tanda tanda tempat untuk dia letak straw besar. Sebagai pipe utama. Okey. Okay, and then dia tebuk dekat bekas plastik tu. Kamu tak perlu risau kalau kamu tak ada bahan yang diguna tu, peralatan yang digunakan tu kamu boleh just guna gunting ke apa-apa yang memudahkan. Okey, lalu dia masukkan straw. Dan jangan lupa untuk letak glue gum untuk lekatkan dia supaya tidak bergerak. Kalau tak dia jatuh nanti. Okey. Okey, disambungkan lagi straw tu supaya lebih panjang untuk memudahkan air nanti mengalir. Okey, kalau tak terlalu pendek kan. Untuk diletak wayar nanti. Pastikan kemas supaya tak berlaku kebocoran semasa proses pengujian tu. Okey, potong wayar. Kalau tak ada benda ni, kamu boleh guna straw. Straw yang boleh bengkok-bengkok tu. Okey, kamu boleh guna benda yang ada. Okey, pada straw tersebut tanda tempat yang kamu nak letak straw yang satu lagi yang kamu boleh bengkok tu untuk air nanti menitis. Penitis lah. Okey. Kalau tak ada, boleh guna gunting. Jangan risau.
Okey, masukkan. Dan seperti yang saya bagi tahu tadi, kena letak glue gum supaya dia tidak bocor. Dan kemas. Kalau tak ada glue gum, jangan risau juga. Boleh guna gum-gum yang lain. 3 side ke, cap gajah ke. Boleh guna. Okey, masukkan je di setiap lubang yang kamu dah tanda tu. Okey. Okey, dan seterusnya letak glue gum. Okey. Saya cepatkan sikit Okey. Okey, dah siap. And then just letak je gelas plastik sebagai poly bag. Okey, susung. Jangan lupa untuk letak glue gum dekat hujung tu supaya air tidak mengalir. Kalau tak ada glue gum, kamu boleh guna clipkan di hujung straw tu, lipat dahulu and then clip. Okey. Dia guna alas papan kayu untuk bagi lebih cantik dan rata. Okey. Okey, lepas tu susun lagi gelas. Okey, ni sebab dia tak nak bagi gelas tu bergerak semasa proses pengujian nanti. Jadi boleh letak glue gum dekat bawah. Kamu pun boleh letak gum dekat bawah ataupun saltik. Supaya tak nak bagi gelas tu bergerak. Okey. Okey, ni adalah proses pengujian. Untuk dia menggunakan warna orange supaya kamu lebih jelas untuk tengok. Okey, pastikan setiap titisan yang mengalir tu sama Jangan ada yang tak nitis. Okey, itu adalah gambar dekat. Berlaku menjadi Okey, ujian penilaian ni ada 2. Ujian titisan model separa berfungsi untuk melihat keupayaan air mengalir dan menitis ke dalam bekas tanaman. Parameter masa dan kuantiti air dalam bekas takungan ditentukan terlebih dahulu. Okey, pastikan cukup lah. Jangan tak cukup dan tak mengalir. Okey, seterusnya ujian sambungan mockup. Ujian penyambungan dibuat pada setiap sambungan untuk menentukan kekuatan cantuman semasa hasilkan mockup. Parameter boleh guna nilai bebas, beban pada sambungan dan daya tolakan. Okey, kamu tengok gambar kat bawah tu. Okey, bagi ujian penilaian juga, jenis ujian titisan, model separa berfungsi, masa ujian 10 minit, 500 ml air. Keputusan positif bila dia mengalir mengikut masa ditetapkan. Keputusan negatif jika air tidak mengalir. Ujian sambungan mockup. Kamu boleh baca letak beban 200 gram pada setiap sambungan. Keputusan positif tiada sambungan yang tertanggal. Sebab tu kena pastikan gum tu betul-betul melekat, kemas supaya tak tercabut. Okey. Jadi nanti bila ada borang ujian penilaian tu kamu boleh tahu hasilnya. Okey, bagi pengurusan tanaman pula, pengendalian proses dari awal hingga akhir penanaman meliputi penyediaan media, penyemaian, pengubahan, pengawalan perosak, pengawasan sistem pengairan, kebersihan ladang, pengurusan prasemaian dan penanaman, pengurusan penanaman, pengurusan semaian, pengurusan penjagaan. Okey, kepentingan pengurusan tanaman tu memastikan tanaman dalam keadaan sempurna, memberi pulangan yang menguntungkan, mengurangkan kos, mengelakkan serangan perosak dan penyakit, meningkatkan kecekapan ladang. Okey, itu adalah kepentingan pengurusan tanaman. Kamu boleh baca
dan cuba untuk kamu faham. Atau kamu boleh buka buku teks muka surat 129 supaya lebih jelas. Okey, ni contoh yang cikgu masukkan, contoh mockup bagi sistem vertigasi. Kamu boleh tengoklah. Okey. Tu beberapa contoh. Okey, terima kasih untuk perhatian kamu semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.